Ahli UMNO lompat ke Bersatu tidak boleh pegang jawatan, Tun M. Seorang lagi ahli Parlimen UMNO yang melompat ke Bersatu mendapat jawatan dalam kerajaan tepuk atap yang dipanggil Perikatan Nasional ini. Beliau ialah ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Sahbudin Yahaya yang dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Undang-Undang dan Parlimen. Beliau antara 7 bekas ahli Parlimen UMNO yang melompat ke dalam parti itu. 6 ahli Parlimen lagi ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Larut, Datuk Rusul Wahid, Hulu Terengganu, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Mersing, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, Sabak Bernam, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Tanah Merah dan Datuk Mas Ermiati Samsudin, Masjid Tanah. Ketika menerima penyertaan mereka, Tun Dr. Mahathir berkata, "Kita tidak akan memberi perlindungan terhadap apa-apa yang dilakukan dulu, tetapi kita terima mereka sebagai ahli biasa mengikut syarat yang kita kenakan. Mereka akan jadi ahli biasa dan tidak boleh pegang apa-apa jawatan." Berita Harian 12 Februari 2019. Ketika menangkis bantahan pemimpin Pakatan Harapan terhadap mereka, Datuk Seri Mukris Mahathir berkata, penyertaan ahli parlimen tersebut tidak perlu dianggap sebagai perkara negatif. Sebaliknya harus dilihat sebagai kekuatan untuk Pakatan Harapan. Ia menunjukkan bahawa apa yang dibawa parti lama terbukti gagal. Maksudnya orang mereka sendiri menolak gagasan itu dan yakin dengan apa yang Pakatan Harapan bawakan. Ia seharusnya dilihat sebagai satu yang positif, katanya seperti dipetik Berita Harian 15 Februari 2019. Hendak ketawa atau hendak menangis? Kini jelas, masing-masing yang melompat ke Bersatu itu sudah mendapat jawatan setelah kerajaan tebuk atap dibentuk oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelantikan Syahbudin yang juga bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, secara khusus dikritik pelbagai pihak. Bekas pengerusi Perda dan Peguam Muhammad Hanif Khatri mempersoalkan sama ada Muhyiddin Yassin telah membuang prinsip tadbir urus yang baik dan integriti. Menurut Hanif, Syahbudin Yahaya berdepan dengan 2 kes sivil di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 13 Februari 2019 dan 14 Februari 2019 di atas kausa tindakan kemungkiran fidusiari sebagai ahli lembaga dan salah laku penjawatan, di mana kedua-dua tindakan itu masih lagi hidup di mahkamah. Beliau muskil bagaimanakah Syahbudin Yahaya akan dapat melaksanakan tanggungjawab dan tugas beliau sebagai Timbalan Menteri dalam hal keadaan masih wujud kedua-dua tindakan mahkamah yang dibawa oleh Perda, sebuah agensi kerajaan persekutuan terhadap beliau. Apakah pula masa hadapan kedua-dua tindakan mahkamah yang diambil oleh Perda terhadap mereka yang disaman itu? Dan adakah kedua-dua tindakan mahkamah itu akan dikompromi? Berlawanan dengan kepentingan Perda dan penduduk luar bandar dan miskin negeri Pulau Pinang, soal beliau dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Delima, Sherlina Abdul Rashid, menyorot kembali kenyataan Syahbudin berhubung isu rogol dalam satu perbahasan Parlimen pada tahun 2017, di mana beliau telah dipetik berkata, mungkin dengan sebab perkahwinan itulah mereka dapat melalui satu kehidupan yang lain, yang lebih sihat, yang lebih baik dan seorang isteri yang dirogol tadi. Kalau dia dapat berkahwin dengan perogol, dia tak akan melalui satu jalan kehidupan masa depan yang gelap. Sherlina mengungkit mengenai kenyataan pemimpin lelaki dan wanita yang merendah-rendahkan wanita, seperti mencadangkan mereka menggunakan suara Doraemon untuk bercakap dengan suami dan banyak bersolek. Ini menunjukkan tahap pemahaman yang amat rendah terhadap isu-isu keganasan rumah tangga dan jenayah seksual di mana kaum wanita seringkali menjadi mangsa. Pelantikan ahli politik yang tidak memahami keadaan semasa tidak membantu memajukan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Malaysia tidak akan menjadi negara maju sekiranya pemimpin kita masih mempunyai pemikiran yang lama dan tidak membantu wanita. Jom Channel bersetuju bahawa negara memerlukan tokoh yang menunjukkan teladan yang baik. Inilah padahnya apabila memelihara katak dalam kolam parti politik, mereka gagal bertukar menjadi putera raja.